Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina al-mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di kesempatan pada pagi ini kita bersama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini insya-Allah kita nak bincang perkara yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang mana tafsir Al-Quran ini satu perkara yang sangat penting untuk kita memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kadang-kadang terjemahan, kalau kita merujuk kepada terjemahan Al-Quran semata-mata, terjemahan dia tidak memberi satu intipati makna yang sebenar daripada ayat Quran tersebut. Dia terjemahan ni boleh sekadar untuk kita mengetahui makna surface, makna lebih kurang kan. Tetapi makna yang lebih mendalam hendaklah kita merujuk kepada tafsir Al-Quran itu sendiri. Antara para sahabat Nabi SAW yang hebat dalam ilmu tafsir ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita tengok Nabi SAW berdoa kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa ni juga kita boleh amalkan insya-Allah. Doa kepada anak-anak, doa kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita sebut Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil, diubah dia punya ganti nama dhamir itu saja. Nabi SAW pernah berdoa kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman agama kepadanya dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Ta'wil itu tafsir. Jadi di situ kita lihat kekuatan Ibn Abbas ialah dalam ilmu tafsir. Sebab itu kita buka mana-mana kitab tafsir, kita akan jumpa pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas. Sebagai contohnya, pada satu ketika bila turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini kalau kita tengok, semua orang tahu lah surah mana? Surah An-Nasr. Kita punya surah Iza-Ja, dia mula dari Iza-Ja kan? Iza-Ja, surah Iza-Ja. Iza-Ja Nasrullah, surah An-Nasr. Apabila datang pertolongan Allah. Nasr itu maksudnya pertolongan. An-Nasru minallah, pertolongan itu datang daripada Allah. Iza-Ja An-Nasr, Iza-Ja Nasrullah, bila mana datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fath, dan kemenangan. Fathu itu juga merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Fathu. Sebab apa? Kemenangan umat Islam disebut sebagai Fathu. Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Sebab apa tak disebut perkataan lain? Menguasai ke, menjajah ke, menakluk ke, kan? Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kita dapati bahawa
memanglah sejarah Islam dia tak akan menggunakan perkataan menakluk atau menjajah. Tak? Macam orang putih datang kat kita, British menjajah tanah Melayu, kan? Portugis menjajah Melaka, contohnya. Itu dalam konteks penjajahan yang berlaku. Tetapi orang Islam bila mana dia berjaya menguasai sesebuah wilayah, dia akan sebut membuka. Sebab apa membuka? Kan? Apakah maknanya tak disengajakan silap? Tak, dia bukan silap. Memang perkataan itu diguna pakai. Sebab umat Islam dalam konteks menguasai sesebuah negara, bukan dia nak menjajah. Sebab jajah ni dia mau makna dia nak ambil hasil negara tersebut, dia ambil kepentingan untuk dia. Tetapi yang dekat Islam ni mengajar kepada kita, kita pergi itu dengan tujuan dakwah, nak membuka daripada kegelapan kepada cahaya, nak membuka ruang supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu disebut sebagai pembukaan. Termasuklah pembukaan Kota Mekah. Kalau ikutnya menawan tu, menakluk kan. Sebab apa? Sebab Nabi pergi dengan bala tentera pada waktu itu untuk menguasai Kota Mekah, tetapi disebut sebagai pembukaan. Sebab apa? Sebab Islam datang bukan nak ambil hasil negara, bukan nak melakukan penindasan sebagaimana yang dilakukan oleh penjajah, tetapi yang kata Islam datang ni untuk membuka, membawa kepada kebenaran. Sebab itu kalau kita tengok wilayah-wilayah Islam semua disebut dalam buku sejarah. Kita lihat dalam surah disebut Fathu Qastantiniyah, membuka Konstantinopel. Dia tak kata bahawa menjajah, Saitarah ala Qastantiniyah, ataupun kita kata al-isti'mar ala Qastantiniyah. Tak salah apa juga istilah yang digunakan, dia akan guna Fathu Qastantiniyah, pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih contohnya. Sebab apa? Sebab nak buka kepada keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Ta'ala, nak bergaul kena Islam. Jadi dalam ayat surah An-Nasr itu, idza jaa nasrullah wal fathu, dan pembukaan itu merujuk kepada kemenangan dan juga merujuk kepada pembukaan Kota Mekah. Wa ra'aitan nas, kamu tengok lepas pembukaan Kota Mekah apa yang berlaku. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat betapa ramai orang masuk Islam afwaja, beramai-ramai, berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan, ramai masuk Islam ni. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya kana tawwaba, Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Cuba kita tengok ayat ini. Ayat ini turun semasa Nabi melakukan haji wada', haji yang terakhir. Sebab haji Nabi ini memang disebut haji wada'. Kau boleh panggil wida', Arab panggil wada'. Wada' ni maksud dia apa? Selamat tinggal, goodbye. Haji Nabi itu yang pertama dan itu yang terakhir. Itu yang kata haji Nabi, itu yang pertama, itu yang terakhir. Jadi maknanya haji Nabi itu adalah merupakan dipanggil sebagai haji wada', haji selamat tinggal. Baik. Ayat itu diturunkan pada waktu itu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana berbincang dengan para sahabat tentang mafhum ayat ini. Sahabat-sahabat Nabi ini bila dapat ayat Quran maka cuba nak menyelami ayat tersebut. Bukan sekadar nak menghafal je, semua sahabat Nabi hafal Quran. Hafal. Mereka tulis, maka hafal, dan mereka nak apa? Nak mendalami makna dia, nak menghayati makna dia, supaya ruh Quran itu sentiasa ada dalam jiwa. Sebab tidak ada benda yang lebih terbaik daripada kita menghayati Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kalam Allah. Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Daripada orang menghayati novel kan. Oh, dia punya menghayati semua. Kadang-kadang satu malam boleh habis 500 muka surat. Menghayatinya, siap nangis lagi, menangis kan. Menghayati kan. Sedangkan novel itu macam ada apa ni. Novel itu ciptaan manusia. Orang cipta, kita menghayati. Salah tak salah nak menghayati tu. Tapi bagaimana Quran yang merupakan kalam Allah, lebih-lebih lagi perlu diberi penghayatan. Sebab itu kata Nabi SAW, inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benar perkataan kitabullah, Al-Quran. Jadi itu yang paling benar. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak dapat kebenaran, kita kena berdamping dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran ni, siapa yang berdamping dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan kepada. Bukti dia kalau kita tengok, sebab apa bulan Ramadan dapat kemuliaan? Sebab Quran. Kalau Ramadan special kan? Antara bulan-bulan ni yang paling special Ramadan kan? Kita pun seronok bulan Ramadan ni. Dapat banyak kemuliaan dalam Ramadan. Pahala digandakan dan berbagai lagi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Nampak? Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi makna dia ada kaitan dengan Quran. Sebab itu bulan Ramadan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab apa Lailatul Qadar dapat kemuliaan? Sampai digandakan pahala Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa? Sebab Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi malam tersebut special sebab malam itu diturunkan Quran. Bila mana malam itu diturunkan Quran, maka malam itu dapat specialnya, dapat keistimewaannya, sehingga ibadah pada malam itu digandakan sebanyak 1000 bulan. Begitu juga bila mana orang mendamping dengan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Quran kerana sesungguhnya dia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada mereka yang membaca. Sebab itu sahabat Nabi SAW, mereka bukan sekadar nak baca, mereka nak menghayati isi kandungan Quran. Lalu apa yang berlaku? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar dia bincang dengan sahabat. Bila turun ayat ni, dia pun tanya, apa makna ayat ni? Pandangan kamu ni, sebab basically ni semua faham lah. Idza jaa nasrullah wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, terus faham makna dia. Cuma apa main point dia, apa fokus ayat ni? Para sahabat, Umar menyatakan, sahabat yang besar-besar ni, mau kita yang kotai-kotai ni, kan? Yang sama-sama sahabat-sahabat orang Badar, hebat ni, mereka menyatakan, ya Umar, pandangan kami Allah Ta'ala menekankan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah suruh bertasbih, Allah suruh bertahmid, Allah suruh beristighfar, memperbanyakkan istighfar. Sebab Allah dah bagi kemenangan kepada umat Islam, maka menjadi tanggungjawab kepada umat Islam untuk memuji Allah, untuk menyucikan Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Tentu Ahmad menerima pandangan itu tak salah, pandangan itu betul. Tetapi satu perkara yang kita lihat lagi, bahawa Umar bertanya pandangan Ibn Abbas. Suatu Ibn Abbas muda lagi, bertanya pandangan Ibn Abbas, apa pandangan kamu maksud ayat ini? Apa kata Ibn Abbas? Ibn Abbas kata, pandangan aku bahawa ayat ini diturunkan menunjukkan hampirnya Rasulullah wafat. Nampak tak dia punya tafsiran sangat jauh. Mai kok mana ni? Sebab apa dikatakan seumpama itu? Sebab apa tafsiran kamu itu daripada ayat ini menunjukkan Rasulullah hampir wafat? Sebab dia kata ayat ini menceritakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Kamu dah lihat dah cerita madhi, cerita sebelum ni. Kamu dah lihat dah sebelum ni.
bagaimana kemenangan Allah bagi, bagaimana kamu lihat orang pakat masuk Islam secara beramai-ramai. Tugas Nabi itu apa? Tugas Nabi SAW untuk sampaikan Islam. Nabi daripada Syawal, sekarang ni Madinah ada Islam, Makkah ada Islam. Pakat masuk Islam tak ada. Terutama selepas pembukaan kota Mekah, tak masuk Islam mereka. Lepas tu kabilah-kabilah lain datang lagi. Berbagai lagi yang datang. Hak pernah bermusuh dengan Nabi Taif kan, pernah bermusuh dengan Nabi. Oh, kali ni mau tengok orang pakat pergi jumpa, mau pergi buat rombongan pergi jumpa Rasulullah SAW. Pakat masuk Islam belakang. Jadi tugas Nabi itu sudah hampir selesai. Kerana tugas Nabi nak sampaikan Islam. Sekarang ni Allah Ta'ala kata wa ra'aitan nas, kamu dah tengok dah manusia ni yadkhuluna fi dinillah, mereka itu masuk dalam agama Allah afwaja, secara ramai. Kalau terjemah Indonesia dia kata berbondong-bondong. Kita terjemah kita kata ramai-ramai kan. Ramai-ramai lah mana? Ramai. Pas satu kumpulan mana ramai. Rombongan pergi jumpa. Maknanya kamu dapat saksikan dengan mata kepala kamu sendiri. Jadi apa maknanya? Maknanya kata Ibn Abbas itu menunjukkan tugas Nabi. Tuhan pakai masuk Islam, apa tugas Nabi ini? Tak ada. Dan ini menunjukkan tak lama lagi Rasulullah SAW akan diangkat menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi akan wafat. Umar mendengar tafsiran Ibn Abbas ini, dia bersetuju dengan tafsiran Ibn Abbas. Dan sungguh tuan-tuan, tak sampai 3 bulan selepas daripada itu Rasulullah sebab haji itu berlaku bulan Zulhijjah kan, Muharram, Safar dan Mu'awwal. Kan Nabi wafat 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Pandangan yang lebih tepat 9, mengikut apa yang disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtub. Walaupun pandangan yang masyhur 12. Pandangan yang masyhur 12 Rabiul Awal. Pandangan yang lebih tepat 9 Rabiul Awal. Tapi tak apa, bab tarikh ni tak arti sangat. Sebab itu pada ulama kata dia tak kisah sangat, tak apa-apa. Tetapi kalau pengkajian didapati hari Isnin, sebab yang pastinya Nabi lahir hari Isnin. Sebab itu sabit dalam hadis Nabi. Cuma berapa hari bulan tu. Kalau boleh dikaji, maka satu buku itu Ar-Rahiqul Makhtub yang diiktiraf sebagai buku sirah Nabi yang begitu hebat maksud tarikhnya. Setarikh. Maka dinyatakan bahawa 9 Rabiul Awal. Tak apalah berapa bulan. Cuma je bulan Rabiul Awal. Jadi tak sampai 3 bulan selepas pada itu Rasulullah SAW wafat. Ini menunjukkan itu yang kata kemahiran, kehebatan dalam ilmu tafsir yang dimiliki oleh Ibn Abbas setelah dia sendiri pun didoakan kepada Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itu kita akan dapati dalam kitab-kitab tafsir ini banyak pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas dalam menafsirkan sesuatu ayat Al-Quran. Dan pentingnya tafsir ini juga tuan-tuan, sebelum kita pergi pada tafsir Al-Munir ini, pentingnya tafsir ini untuk kita menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat Quran. Sebab tafsir ini kadang dia berlaku tafsir Quran dengan Quran. Ya Quran menafsirkan ya Quran. Hadis sunnah Nabi menafsirkan Quran. Nabi cerita pula. Dan berbagai lagi lah. Cuma kepentingan dia untuk kepahaman kita, untuk kita faham dengan jelas. Contoh, kalau kita lihat, kalau orang faham ayat Quran kan, Allah sebut Allah Ta'ala ni, macam kita baca bismillah lah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni ayat Quran kan? Ayat Quran kan? Bismillah. Quran kan? Bismillah. Bismillah ayat Quran. Dia dalam surah Fatihah memanglah khilaf.
Surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mana yang Quran tu? Tak khilaf dia merupakan ayat Quran. Cuma khilaf tu berlaku pada surah Al-Fatihah, sama ada dia termasuk dalam salah satu ayat dalam surah Fatihah ataupun tak termasuk. Kan? Dalam mazhab Syafi'i dia menyatakan termasuk. Bismillah tu ayat yang pertama. Ya, dalam mazhab yang lain, seumur mazhab Hanafi, dia menyatakan dah bismillah tak masuk. Dia start dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apa pun bismillah itu sendiri memang ayat Quran. Berdasarkan dalam surah yang lain sebagaimana kita sebut tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Okey, cuba kita tengok. Kalau setakat terjemahan macam tu kita boleh faham. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukan setakat tak cukup pahaman kita. Orang silap faham pun ada. Orang silap faham. Sebab saya pernah berjumpa dengan orang yang silap faham. Dia silap faham, dia kata apa silap faham ni? Apa dia kata? Dia kata Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dia kata kalau Allah Ta'ala Maha Penyayang, maka Allah Ta'ala ada sifat negatif. Pula dah. Dia kata apa sifat negatif? Sebab dia kata penyayang tu ada positif, ada negatif. Sebab apa? Okey, contoh. Tuan-tuan baru beli kereta sebelah tu kan, ada jual kereta. Kereta baru pun Iris. Sebenarnya tu nak beli tempah dah apa? Katakan Iris baru beli ni, plastik tu ada lagi. Kan? Awak kawan tengok, mari ke test drive, mari ke pinjam sat. Tak boleh aku baru beli, tak boleh lagi. Nangkang ti sangat bawa, rosak lagi. Amboi sayang sungguh kereta dia. Kita nak pinjam sat pun tak boleh. Saya rasa masuk apa? Saya rasa masuk apa? Dekut. Dekut tak? Dekut. Sayang sungguh kita nak pinjam sat pun tak boleh kan? Memanglah sayang kata. Mana dia dekut? Dia tak bagi. Negatif ke positif? Negatif. Jadi kalau dia menilai dari sudut terjemahan semata-mata, dia tak ada faham. Jadi sebaliknya dia faham ya suatu benda yang tak betul pula. Sebab dia faham dalam konteks Allah Ta'ala setakat tu je. Yang kadang okey, kadang tak okey. Sedangkan kalau kita lihat pada tafsirannya, Ar-Rahman tu makna apa, Ar-Rahim tu makna apa? Dua makna yang berbeza. Walaupun daripada perkataan yang sama, Rahimah. Ar-Rahman dengan sirah mubalaghah. Ar-Rahman yang sangat-sangat pemurah. Sangat-sangat pemurah bila arti kata apa? Sangat pemurah ni. Allah Ta'ala tak fikir. Orang yang ingkar pada Allah bagi rezeki. Kalau kita musuh kita nak bagi ya? Musuh kita. Okey, tak bagi. Kita tak bagi. Musuh Allah Ta'ala menentang Allah lagi ya? Itu sifat rahman Allah Ta'ala, insyaAllah. Sangat-sangat pemurah. Tetapi sifat rahman ini terhad pada waktu-waktu tertentu sahaja. Ar-Rahim dia bersifat daim. Apa itu daim? Berpanjangan, berterusan, duniawi, ukhrawi. Jadi sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala ini adalah untuk orang beriman. Ar-Rahman Allah bagi belaka, orang Islam Allah bagi, orang kafir Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang orang tak boleh buat alasan. Orang kata orang buat alasan apa? Tengok aku tak semayang, tapi aku duit lagi banyak daripada orang semayang. Orang tu tak semayang pun. Tengok sengkit kan. Orang tu semayang tak pernah berhenti semayang, sengkit apa? Aku tak semayang, dia kata lambat duit kan. Jadi dia tak faham konsep Ar-Rahman. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman ni Allah bagi berlaku. Tak kira kamu semayang tak semayang, kamu kufar tak kufar, memang Allah bagi kan. Tetapi Allah bagi syarat.
nak mendapat Ar-Rahim Allah Ta'ala yang berpanjangan itu sampai ke hari kiamat, mestilah orang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan mendapat rahmat Allah Ta'ala yang berpanjangan dengan sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala sampai ke hari akhirat. So orang kafir tak dapat, tak ada dunia ya. Dia terhad atas dunia sampai akhirat dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala itu akan diberikan kepada siapa? Ar-Rahim bersifat daim, bersifat berterus. Jadi kepahaman itu sangat-sangat penting untuk kita faham kepada makna, untuk kita menghayatinya. Menyebabkan orang dia tidak silap faham. Dia silap faham menyebabkan dia rasa orang buat maksiat pun dapat nikmat sama juga. So apa? Tak beza? Tak beza. Yang beza. So memang itu sifat rahmat Allah. Rahman Allah, Allah bagi belaka semua sekali. Tetapi awas, pemberian itu tidak berpanjang. Tak dunia saja. Tak dunia nak lagi, Allah lagi, Allah lagi. Sebab atas dunia ni, kalau kita banyak memberi, tak kira orang ke Islam sekali pun dia banyak memberi, Allah akan gandakan sebagai atas dunia. Cuma orang beriman dia akan dapat sampai ke akhir. Itu beza ni. Sebab tu kalau kita tengok orang bukan Islam sendiri pun yang kaya, mereka kerja buat donation. Bila mereka buat donation, mereka semakin kaya sebenarnya. Memang Allah bagi. Allah bagi. Tapi atas dunia sajalah apabila mereka tak beri. Mereka tak rugi apa. Mereka tengok Bill Gates, dia bagi banyak lah donation dia. Banyak. Bertambah lagi Allah bagi. Right? Sebab hak harta tu, siapa yang tunaikan hak harta atas dunia ni Allah bayar, Allah bagi cantik. Tetapi bagi orang beriman dia ada specialnya di akhirat esok. Baik, tentu antara rahmat Allah. Yang saya nak sebut ialah kefahaman. Kefahaman terhadap ayat Quran itu kita nak kena pergi pada tafsir. Contoh, baru-baru ni kita baru saja sambut ayat Quran. Saya pun baru balik dari Khamis daripada Sri Lanka, melaksanakan ibadah korban di sana. Saya dengan kawan-kawan NGO ni kita hantar banyak tempat. Sabah pun kita hantar, Bangladesh, Kamboja, Indonesia. Dan saya sendiri wakil pergi ke Sri Lanka dan berjumpa juga orang Melayu Sri Lanka. Dia boleh cakap dalam Melayu sikit-sikit. Sini mari. Dia beri ke mamuk cakap kan. Sini mari, bukan mari sini. Jadi dia terbalik. Jumpa sempat kita kata mengagihkan lagi kepada mereka yang tidak berkemampuan, yang susah, dapat dimanfaatkan oleh 12,000 family. Jadi amanah tersebut dapat ditunaikan, alhamdulillah. Cuma tu korban baru berlalu. Kita tahu binatang korban disebut, Al-Quran sebut min bahimatil an'am. Al-an'am diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai haiwan ternakan. Kalau kita tak tengok pada tafsir tuan-tuan, kita merujuk pada terjemahan saja, haiwan ternakan. Apa yang kita terbayang haiwan ternakan? Ayam, itik, ikan yang ternakan. Kekeli, lembu, kambing, semua masuk belakang. Orang ternak rusa jadi rusa kan, haiwan ternakan. Kalau kita lihat dari sudut terjemahan saja, maka dengan sebab itu memang sungguh ada orang lihat terjemahan haiwan ternakan. So ada yang berkorban dengan ayam, mana ada? Korban dengan ayam. Sebab apa? Sebab itu juga haiwan ternakan. Kan? Saya pergi ke tempat, memang tempat itu dikorban dengan ayam. Bukan sebab korban dengan ayam. Ayam tu sebelum dikorbankan diwudukkan terlebih dahulu. Ayam yang wuduk. Bukan sekat orang, ayam wuduk. Macam-macam orang buat. Jadi maknanya apabila berlaku silap faham terhadap Al-An'am itu semua. Sebab itu kita kena merujuk kepada tafsir Al-An'am itu apa? Al-An'am itu dia hanya merujuk pada 3 spesies. Asalnya An'am itu merujuk pada unta. Tetapi dalam korban ini Al-An'am itu merujuk pada 3 spesies saja. Unta, lembu, kambing. Lembu dan juga
spesies dia lah, kerbau tu masuk lah kan. Kambing juga spesies dia lah, biri-biri, kibas masuk lah. Jadi 3 spesies ni saja yang sebut al-an'am. Kalau kita belah kuda, ternak kuda, adakah kuda masuk al-an'am? Walaupun kita panggil haiwan ternak kan, dia tak masuk. Maka tidak boleh korban dengan kuda. Kan? Tak boleh. Tak masuk dalam kategori. Jadi maknanya di sini ialah bagaimana kefahaman itu perkara yang sangat penting. Nak faham dari sudut apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Baik, berbalik kepada tafsir sebagaimana yang diwar-warkan tentang tafsir Munir. Tafsir Munir salah satu tafsir yang dihasilkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ini masih ada kan? Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia tafsir ini 15 jilid. Satu jilid dia ada 2 juzuk. 15 jilid 30 juzuk dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu masih lagi tak lengkap. Masih lagi tak komplit. Ada yang ada yang tidak ada. Dia tak tersusun. 30 first sekali terjemah ni 30 juzuk 30. Juzuk Ammah tu first sekali terjemah oleh satu ulama Malaysia. Saya berkulit ke daerah tu. Kan? Satu ulama Malaysia tahun 2001. Kemudian seterusnya dia ambil pula jilid yang lain, ambil juz 1, juz 9, dia terabur gitu. Setakat ni sudah berarti masih lagi tidak lengkap. Cuma menariknya tafsir Munir ni dia tafsir kontemporari lah. Dia zaman sekarang. Sebab Syekh Wahbah Zuhaili masih hidup. Masih ada. Dia ni orang Syam, orang Syria. Orang Syria. Kalau tuan-tuan baca selain pada buku tafsir Al-Munir, antara yang dihasilkan juga ialah Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh iaitu kitab fiqh 4 mazhab. Itu 8 jilid dalam bahasa Arab, 8 jilid. 4 mazhab. Jadi maknanya Syekh Wahbah Zuhaili ni, oleh kerana dia orang baru, masih hidup, jadi tafsiran dia banyak juga berkaitan dengan perkara-perkara semasa. Dan juga dia mengambil rujukannya daripada tafsir-tafsir muktabar yang lalu. Kemudian dihuraikan semula dan juga dikaitkan juga dengan persoalan-persoalan semasa. Jadi mudah untuk kita faham sebenarnya. Mudah faham. Macam orang kita fiqh sekarang ni, orang kita fiqhul manhaji ala mazhab al-Imam Syafi'i kan. Sebab apa? Sebab kontemporari, mudah. Dan Syekh dia pun masih hidup lagi, baru dia tahu Malaysia, Dr. Mustafa Buhor. Syekh Dr. Mustafa Buhor, dan saya pun pernah pergi ziarah di rumah dia di Syria. Jadi pendekatan mereka itu pendekatan yang kita kata lebih mudah untuk difahami. Itu yang kata antara kitab tafsir yang kontemporari lah. Kalau dalam bahasa Melayu boleh ada kitab tafsir. Kalau dalam bahasa Melayu betul ada jati keluarkan Dr. Abdul Haishim. Tak lengkap lagi. Bodoman Muttaqin Kemudian tafsir Mubin. Ringkas. Tafsir Mubin itu saya edit dulu yang pegang awalnya bahasa ada usul. Biasa. Yang kita kata yang dalam bahasa Melayu yang masyhur di kalangan orang Melayu Hamka, tapi bahasa Indonesia lah, Tafsir Al-Azhar. Kemudian tafsir Abr Al-Athir oleh Sun Haji. Itu cukuplah 30 juzuk. Dia tafsir di Radio Singapura. Asalnya tafsir Sun Haji. Dan tafsir yang diterjemahkan lengkap dalam bahasa Melayu antaranya tafsir Maraghi, melengkap 15 jilid juga. Dia keluar 15 jilid, tafsir 15 jilid, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pusat. Cuma tafsir-tafsir lain banyak, yang tafsir Arab ni banyak diterjemahkan di Indonesia. Hatta tafsir Ibn Kathir pun kita nak jumpa dalam bahasa Melayu tak ada. Kita jumpa dalam bahasa Indonesia. Jadi apapun insya-Allah kita boleh guna mana-mana kitab tafsir, dan insya-Allah saya sebut bahawa kita
menggunakan pakai tafsir Al-Munir dalam perbincangan kita. Cumanya sebagai perbincangan awal tafsir, saya pun membincangkan secara umum sajalah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir tersebut, kan? Dan di kesempatan ini juga kita ambillah satu surah atau dua surah yang ujung sekali sebagai kita kata pemahaman ringkas untuk kita faham, terutama ayat lazim yang kita sering baca, kan? Ayat lazim yang sering kita baca tu kalau boleh kita memahami dengan lebih mendalam, agar bila kita baca tu kita dapat zuk tu feeling, ya? Sebagaimana disebut di Syekh Qutb dalam Muqaddimah fi Zilal Quran, dia kata apa? La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak mengetahuinya melainkan orang yang merasai. Jadi insya-Allah di kesempatan ringkas ini saya nak lihat sikit dengan tuan-tuan tafsir dua ayat yang disebut sebagai Al-Mu'awwidhatan. Tafsir dua ayat yang disebut sebagai Al-Mu'awwidhatan, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Surah Al-Falaq mengandungi 5 ayat, surah An-Nas mengandungi 6 ayat. Dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas merupakan surah Makkiyah menurut pandangan Hasan, Al-Atta', Ikrimah dan Jabir. Dan ini juga pandangan kebanyakan ulama. Manakala pandangan Ibn Abbas menurut satu riwayat daripadanya, Qatadah juga menyatakan ia surah Madaniyah. Apa beza surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Sebagian ulama kata Makkiyah, sebagian ulama kata Madaniyah. Bila kita belajar tafsir, kita akan jumpa istilah-istilah ini. Kadang-kadang orang nak senang sebut Makkiyah ni Mekah, kan? Turun Mekah. Madaniyah ni turun Madinah. Bukan. Itu bukan takrif dia. Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang turun sebelum itu. Madaniyah ayat-ayat turun lepas hijrah. Turun di mana orang tak kisah. Macam ayat An-Nasr tadi kan, turun masa Nabi buat haji wada. Haji di mana? Di Mekah ke Madinah? Mekah mana? Mekah kan? Tetapi apakah ayat tersebut masuk dalam Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Sebab turun selepas daripada hijrah Nabi SAW. Jadi surah Al-Falaq ini para ulama khilaf dari sudut bila turun. Sebab nak menentukan tu, kadang sebab dah sampai kita susun elok dah kan, susun dah makna Quran tu. Sebab kita tahu lah macam mana turun Quran. Kadang-kadang orang bertanya juga, Quran ni turun Iqra, tiba-tiba Iqra tu juz 30. Patutnya Iqra turun dulu, bukan buka Quran. Iqra kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Sebab Iqra turun dulu. Kita kena faham sebenarnya Quran ini dia turun 2 peringkat. 2 peringkat. Peringkat yang pertama turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan ini disebut sebagai Baitul Izzah. Itu turun bila? Pada malam Al-Qadar, turun secara sekaligus. Berdasarkan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sungguhnya kami, anzalnahu. Anzalna. Apa maksud anzalna? Bukan nama artis, anzalna. Anzalna maksudnya kami turunkan ia, Al-Quran itu. Anzala itu, kalau kita lebih spesifik sikit dari makna perkataan itu, anzala terjemah Melayu menurunkan. Nazzala terjemah Melayu menurunkan juga. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzil daripada nazzala. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Allah sebut inna nahnu nazzalna alaikal qur'an, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran. Nazzalna Al-Quran. Hak ni inna anzalna. Ada sebut anzalna, ada sebut nazzalna. Apa makna dia?
Anzalna dalam terjemah Melayu dia tulis menurunkan. Nazzalna terjemah Melayu disebut menurunkan. Apa beza? Sama? Tak sama. Takkan Quran bawa kata berbeza tiba makna sama. Tetapi dalam bahasa kita tak tahu nak sebut apa ni, kita sebut sama. Anzalna menurunkan, nazzalna pun menurunkan. Cuba cek ni, betul tak terjemahan? Ya? Surah Al-Qadar. Anzalna disebut menurunkan tak? Surah Al-Qadar ayat pertama. Menurunkan maknanya sekadar tulis menurunkan. Itu saja. Betul? Jadi maknanya kita lihat bahawa dia terjemah yang macam tu je. Kita lihat pula ayat yang disebut tu surah Al-Insan, nazzalna. Surah Al-Insan. Cuba lihat surah Al-Insan. Nampak? Surah yang ke-76 dalam Al-Quran. Nahnu nazzalna alaikal Quran tanzila. Cuba tengok terjemahan itu dia apa? Inna nahnu nazzalna alaikal Quran tanzila. Dia kata apa? Okey, sebab tanzila tu. Inna kami nazzalna itu diterjemahkan kami menurunkan. Alaikal Quran kepada engkau Quran itu tanzila secara berasal-asal kata tanzila. Baik, sebenarnya kalau kita lihat kataan nazzalna itu maksudnya diturunkan. Anzalna maksudnya diturunkan. Okey. Tetapi sebenarnya berbeza antara perkataan anzalna dengan nazzalna. Beza. Anzalna maksud dia diturunkan sekaligus. Nazzalna diturunkan berasal-asal. Perkataan itu sendiri menunjukkan maknanya. Diturunkan sekaligus tu maknanya yang Anzalna 30 juzuk tu. Ya. Tapi bukan di Lauh Mahfuz kan? Kalau surah Al-Qadar ni maksudkan diturunkan di Lauh Mahfuz kan? Lauh Mahfuz kena kat dunia lah. Oh, itu lagi dunia. Sebab kalau turun ni mesti atas ke bawah kan. Jadi daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz lah. Sebab dia Quran ni disimpan di Lauh Mahfuz kan. Diturunkan ke langit dunia. Dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu, kami yang turunkan Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Jadi maknanya Quran turun dua peringkat. Peringkat pertama turun sekaligus. Masa turun sekaligus tu sebenarnya Quran itu mana lengkap dah daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu cerita dia. Quran yang asal di sisi Allah Ta'ala itu, yang di Lauh Mahfuz itu, ya, sudah lengkap. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Qadar itu sendiri, kalau nak lihat sikit desud hebat tak hebat penyusunan ayat itu, surah Al-Qadar mengandungi 30 perkataan dan 114 huruf. Cuba kita bilang tengok. Surah Al-Qadar mengandungi 30 perkataan dan 114 huruf. Quran turun sekaligus. Disebut dalam surah Al-Qadar, Quran turun sekaligus dengan jumlahnya berapa surah? 114 surah, berapa juzuk? 30 juzuk. Dan surah Al-Qadar mengandungi 30 perkataan. Soalan mewakili 30 juzuk. Al-Quran yang diturunkan sekaligus itu. Dan surah Al-Qadar mengandungi 114 huruf. Soalan mewakili 114 surah Al-Quran yang diturunkan itu. Nampak? Jadi Al-Quran yang diturunkan sekaligus itu memang lengkap dah. Cuma bila turun dekat Nabi itu, nazzalna itu turun sikit-sikit itu turun tak ikut susunan. Sebab dia turun secara berhikmah, mengikut keperluan semasa. Kadang-kadang dah mari tanya Nabi tentang soalan tentang ruh lah, tu ayat taruh. Kadang-kadang
Khawlah bertanya Nabi tentang zihar kan. Itu pun ayat dalam surah Al-Mujadilah tentang zihar. Jadi kena ikut situasi. Turun tak ikut susunan. Turun Iqra dulu sebab nak bagi penekanan terhadap ilmu tu. Islam tu agama ilmu. Iqra. Iqra, ilmu tu bukan ilmu saja. Iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhan kamu. Ilmu yang ada kaitan dengan ketuhanan. Jadi turun itu tak ikut susunan. Masa turun itulah Jibril alaihi salam bagi tahu kat Nabi, tak sini, tak sini, tak sini, tak sini. Nabi bagi tahu kat sahabat. Sebab itu susunan itu Quran sebenarnya bukan benda ijtihad dah. Disebut sebagai tauqifi. Tauqif ini mana satu ketetapan terus. Nabi pun tak ijtihad. Memang dia daripada asal begitu, dia bagi tahu Nabi, Nabi sampaikan kepada sahabat. Sebab itu ketika mana nak susun Quran balik, Zaid bin Thabit bersama kumpulan dia panggil semua sahabat-sahabat. Hamba hafal baca ni. Dia kan duduk selera kan. Tulis hantar pelupah tamat, tulis hantar apa kulit kambing. Sahabat yang menghafal, ramai sahabat menghafal. Dia baca ni ikut susunan ni. Dia hafal ikut susunan. Nabi dia sebut kita kira lengkap 30 juz kan. Baca balik. Susun balik ikut apa yang asalnya. Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lepas tu dibukukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Peringkat pertama pembukuan itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Dibukukan jadi kitab daripada duduk selera tu. Ya. Umar Al-Khattab bagi pandangan kepada Sayyidina Abu Bakar selepas peperangan Yamamah yang mengorbankan lebih 70 hafiz Quran, hufaz. Sahabat-sahabat hufaz berlakon dia meninggal dalam peperangan tersebut. Cuba bayangkan. Sayyidina Umar kata, kalau pekat mati belakang ni haru ni. Quran berada nada-nada, sedangkan yang ada atas pelepah-pelepah ni berselera. Tak tahu tersusun macam mana kan. Ada hak dah apa itu okey. Ini hak lepas-lepas ni kalau pekat mati pula lagi. Macam mana? Peperangan makin berlaku. Akhirnya Sayyidina Umar bagi pandangan pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menerima pandangan tersebut, lalu dibuatlah satu lujnah yang diketuai oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan pengumpulan Al-Quran ini juga nak menjelaskan bahawa Allah Ta'ala disebut dah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Dalam surah Al-Hijr Allah Ta'ala kata, kami yang turunkan Quran, kami yang akan pelihara di maknanya tidak akan berlaku penyelewengan, tidak akan berlaku perubahan. So macam mana cara pelihara? Antaranya macam itulah. Allah Ta'ala bagi satu makna keinginan mereka nak mengimpun, nak impun apa semua, jadi satu kita sampai sekarang. Sampai sekarang dia berada dalam dada-dada manusia, cetak, dan tidak akan berlaku kesilapan. Lalu kesilapan cepat dapat terus sebab Allah jaga. Berlaku kesilapan kejap ya Allah terus. Silap, cetak silap. Dia tak sengaja apa, cetak silap. Silap, tarik balik. Tarik balik cuba. Okay. Orang nak bohong tak boleh. Kalau orang bohong buat Quran palsu, kita tahu tu. Pegang-pegang tahu tu. Macam semalam ada yang wartawan Mastika jumpa saya. Dia bawa satu buku tentang hari akhirat. Dia kata disebarkan merata tempat, shopping komplain, letak buku kecil, kecil. Tak, saya tengok. Dalam tu Quran. Tengok. Kita tahu. Ya betul ya Quran. Tetapi dalam tu tafsiran daripada Pok Kristian. Satu penyelewengan. Cara dakwah dia orang lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Ta'ala pelihara Quran. Orang nak seleweng ke mana kita tahu dia bukan dia. Tak boleh. Nak seleweng tak boleh. Itu kata Quran. Begitu juga pemahaman terhadap makna. Baik. Jadi itu Al-Quran. Ya. Masalah yang berlaku pula, saya belajar kat sebuah IPTA. Satu hari sebuah IPTA di mana? kat Utara
Utara. Kakak ipar saya ni dia mengajar tikas. Dia kata boleh tak sebuah majlis orang minta dia untuk baca doa. Tapi sebab dia oleh busy. Saya jadi macam confused. Dia kata kenapa tak ada ustaz-ustaz lain ke? Sebab ada ustaz Islam semua. Dia kata sebab dianjurkan oleh macam satu center lah, center of women macam tu kan. So dia orang nak tunjuk kata tak ada perempuan yang boleh baca doa macam tu lah. Saya sangat pemahaman masyarakat kan terhadap dia nak buat majlis yang terbentuk macam tu, tapi nak ada doa, tapi dia nak tunjukkan juga kata orang perempuan ni pun ada kebolehan untuk doa macam lelaki. Mesti pada saya ni pun dah juga kan, saya kata saya rasa kalau dah ada ustaz-ustaz dekat Islam tu kita pergi. Tapi itulah nak memahamkan dia orang yang feminisme lah kan. Saya teringat saya pernah baca blog Saiful Islam. Dia kata pasal sistem Islam itu ada problem sebab bila dia pun nak tafsir Quran, dia kata Quran ditafsir oleh ulama lelaki. So macam inilah kot masalahnya di kalangan intelektual berlaku juga, walaupun dia pergi Islam tapi daripada sentimen yang macam tu kan. Daripada ustaz lah, kalau kita nak rujuk ulama tafsir cerita, ialah Sayyidatina Aisyah kan, sahabat merujuk pada dia kan. Tapi masalah dia orang tak nampak yang terkini lah, kemudian contemporary kan. Ustaz ada cadangan tak macam kalau kita nak panggil siapa yang boleh dalam ilmu tafsir? Siapa dia? Wanita? Perempuan? Di Malaysia? Pergi cari syarah tafsir. Syarah tafsir. Syarah di IPTA sekarang ini. Kalau pensyarah tafsir perempuan ada, cuma saya tak tahulah, saya tak pastilah. Kalau di USI mungkin ada, yang mana yang UAE ada. UAE ada. Dia memang tafsir, pengkhususan tafsir ya. Dia sebenarnya dia tidak ada kaitan dengan gender dekat sini, kan? Sebab apa? Sebab memang dari sudut para ulama-ulama dulu, mereka yang di kalangan mereka yang betul-betul ilmu di kalangan lelaki, sebab mereka nak berpindah randa. Menuntut ilmu dulu kan zaman sekarang. Sekarang kadang-kadang mengaji internet banyak, kan? Itu kadang-kadang sumber tu berceramuk hampir. Student sekarang dia mengaji, sumber dia apa yang pertama? Google. Sedangkan bukan semua maklumat yang daripada itu betul. Jadi tak payah pergi mana duduk setempat. Kaedah pengajian dulu dia banyak ar-rihlah fi talab al-ilm. Dia akan rihlah berpindah ganda dalam menuntut ilmu. Maka dengan sebab itu yang terlibat banyak laki-laki. Bukan makna menafikan perempuan tidak, tetapi laki-laki itu banyak terlibat. Dan apakah kita nak suuzon, nak menyangka buruk kepada mereka, seolah-olah mereka tak beriman pada Allah Ta'ala dalam keadaan bias dalam perkara-perkara yang melibatkan Al-Quran? Apakah mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala? Ini satu benda, boleh kita katakan kenyataan itu satu fitnah yang sangat besar kepada golongan ulama. Sedangkan dalam Islam ni, kalau kita tengok bagaimana hak-hak wanita itu memang diberi dalam Islam. Cuma golongan-golongan feminisme ni, dia orang nak, bukan mereka nak keadilan, mereka nak kesamarataan. Kesamarataan ni just fair, justice and fair kalau bahasa orang putihnya kan. Kesamarataan itu sesuatu yang tak betul. Memang tak boleh, sebab ke mana pun manusia itu dia ada fitrah yang tertentu. Islam bagi keadilan itu mengikut fitrah. Kalau bagi kepada kesamarataan, dia akan rosak, kan? Contohnya kalau lah kita tengok bagi sama rata anak lelaki dan perempuan, rosak. Sebab dia ada kecenderungan tertentu, laki-laki, perempuan ada kecenderungan tertentu. So keadilan itu adalah kita memberi hak masing-masing mengikut fitrah masing-masing. Itu adalah keadilan. Jadi di situ golongan feminisme ni satu golongan yang dipelopori oleh golongan orang barat lah, ya. Kononnya mereka nak cari hak wanita, yang akhirnya wanita itu dijadikan sebagai bahan
dagangan, lelongan. Itu hak yang berkena. Dalam Islam dia bagi hak yang terbaik untuk wanita sebagai seorang ibu, kan, sebagai seorang kita kata isteri, sebagai seorang yang terjaga hak dia. Tetapi tarak yang bawa idea feminisme itu, mereka meletakkan kebebasan yang melampau terhadap wanita. Ya akhirnya diambil sebagai satu bahan untuk eksploitasi. Sebagai contoh, kalau kita pergi PWTC, kadang-kadang dia buat apa? Pameran kereta, motor, show, kereta sport lah. Ramai peminat kereta sport ni. Pipi nak tengok kereta sport, tengok bertengger atas apa? atas bonet kereta. Nak kata driver, bukan driver, kan? Cuba tanya, dia ada lesen ke tak ada lesen? Silap lesen boleh tak ada? Itu bertengger tu semua, kan? Ini kata eksploitasi. Itu kononnya sama rata, itu, kan? Itu kebebasan yang nak akhirnya merosak, menghancur. Kita tak kena mengenal duduk atas tengger atas kereta tu, kan? Jadi di situ kita lihat bahawa tomahan-tomahan yang diberikan kepada ulama-ulama dulu sesuatu perkara yang tidak sepatutnya, kan? Kerana dalam Islam ni laki-laki dan wanita ni saling melengkapi di antara satu sama lain. Melengkapi di antara satu sama lain. Jadi dalam konteks tadi golongan alim ulama di kalangan wanita pun ada, cuma tak ramai daripada yang lelaki sebab antara faktor itulah. Faktor dalam kadang-kadang nak minta ilmu terpaksa bermusafir, terpaksa kalau perempuan paling tidak dia perlu pada jamaah itu bila nisa, kan, untuk memastikan supaya aman dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi berbeza dengan orang lelaki dari sudut kemampuan dia itu lebih dari segitu. Maka dengan sebab itu kita dapati ramai di kalangan lelaki, tetapi mereka itu tidak pernah bias di dalam menafsirkan ayat Quran. Bahkan kalau bias memang ditolak, dicek, tak diterima, okay? Kalau katakan yang terbaik dalam tafsir ni nak rujuk untuk macam surah An-Nur, semua Ustaz cadangkan tafsir tu. Tafsir ni banyak dia, contohnya dia bukan makna ke surah ni rujuk yang ni, tak bukan begitu, kan? Dia bukan begitu. Sebab pemahaman lah, saya pun macam bila orang katanya sebenarnya saya jahil, saya kata saya bukan budak agama, tapi disebabkan macam nak pergikan lah macam ni, dia orang nak tahu, kan. So saya macam kata okey, kalau saya pergi kelas Ustaz Azizah, dia bawa tafsir Fizal Al-Quran, saya kata kan pergi kami, maksudnya saya punya pemahaman tu berdasarkan benda saya punya kelakar yang macam ni, yang tak normal lah saya rasa. Jadi bila soalan ditanya macam ni, kita tu rasa macam saya kata duduk Ustaz sendiri, tapi dia orang macam tak puas hati, kan. Dia macam kami tak ada masa, kami duduk kat utara, kan, nak kena masa biasa macam tu lah. Saya macam bagi pandangan dia lah, rujuklah dan tafsir yang muktabar tu je lah. Dia kita tafsir yang paling muktabar ialah Ibn Kathir. Ibn Kathir, yes. Sebab dia tafsir Al-Ma'thur. Tafsir Al-Ma'thur. Saya kata kalau mengaji ni kena guru, saya kata tak boleh lah mengaji pemahaman kita, Ustaz. Ya, takut tak faham lah. Itu masalahnya. Tafsir Ibn Kathir. Dan itu yang konteks yang kita kata tak banyak sangat lah. Sebab kalau kita nak lagi tafsir Tabari banyak, tafsir Qurtubi dia fokus bab hukum, bab ahkam. Tafsir Al-Quran tafsir lebih pada bahasa. Sudah dia punya uraian dia masing-masing ada dia punya apa? Dia punya kelebihan masing-masing. Tetapi dari segi makna ayat tak lari. Dia cuma penghayatan, mungkin dia nak kaitkan dengan masyarakat, itu je berbeza, kan. Tapi dari segi makna tak lari. Sebab itu Ibn Kathir dia terikat dengan hadis. Tafsir dia terikat dengan hadis. Jadi kalau kita kata surah ni nak rujuk tafsir ni, tak ada. Dia maknanya kita boleh rujuk mana-mana tafsir yang diiktiraf, dia diterima pakai. Begitu juga nak rujuk tafsir Sya'rawi, boleh juga. Mana-mana tafsir nak masalah. Termasuk tafsir Munir. Sebab kalau kita tengok tambah-tambah kalau tafsir kontemporer lagi lah, maka takkan lari rujukan maka daripada Tabari, Qurtubi, Fakhr Razi, dia akan rujuk pada tafsir-tafsir yang besar, Ibn Ashur, kan, dan sebagainya. Tak macam bagi saya lah, sebab kita rasa orang-orang yang intelek ni dia boleh
boleh lah nak berhujah secara ilmiah juga kan, tapi dia pula ada sentimen juga lah, gender macam kan, ni macam menyebabkan dia kalau dia meletakkan awal-awal dia letakkan sentimen, memang tak boleh bincang. Dari perbincangan ni mesti kita boleh menerima ada sifat keterbukaan. Kalau letak elemen gender daripada awal, dia prejudis, bersikap prejudis, maka salah. Daripada awal lagi salah. Ya? Ini balik kepada masalah pemikiran yang perlu dibentuk dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Sebab sisa Islam memang kita dapati mereka banyak fokus pada gender, kan? Sehingga kan ayat Quran itu pun ditafsirkan mengikut suka hati. Contohnya dari banyak yang kata persakalah kalau bab faraid bagi contoh lidzakari mithlu hadzal unsayain, bagi laki-laki itu dia dua bahagian wanita kan, maknanya laki-laki dua bahagian, wanita satu bahagian. Dia kata di logik dia itu zaman dalam keadaan zaman dulu, zaman yang orang laki-laki dominan, tapi sekarang zaman orang perempuan dominan. Jadi benda tu patut ubah. Nampak? Dia suruh ubah Quran untuk menepati manusia. Patut kita perlu ubah manusia supaya menepati Quran. Adakah kita boleh terima sekarang ni, oh kalau itu tak apalah, maknanya orang perempuan mesti dominan, orang lelaki duduk di rumah, perempuan dia kerja rumah. Nak ikut semasa ni macam. Kebincangan ini bukan pada sistem yang Quran bawa ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Ini Quran bagi sistem yang tercantik. Masalah kebincangan berlaku masyarakat yang patut kembali. Kalau tidak, ini tahu. Jadi kerana apa? Kalau wanita dominan, dia jadi macam surah Al-Ankabut yang Allah Ta'ala cerita. Dan surah Al-Ankabut ni, inna awhanal buyut la baitul ankabut. Serapa-rapa rumah adalah rumah labah-labah dalam surah Al-Ankabut. Dan Allah Ta'ala cerita juga bahawa rumah labah-labah ni, kalau kita tengok sebab apa? Dalam banyak tafsir Quran, dia cerita tentang perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rapuh diibaratkan seumpama rumah labah-labah. Itu satu sudut. Memang syirik ni rapuh satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut serapuh-rapuh rumah labah-labah, kita tengok rumah labah-labah, rapuh tak? Rapuh tak? Dalam konteks kita. Cuba kita tengok dalam konteks dia, dalam konteks haiwan. Sebab ankabut ni haiwan. So dalam konteks dia lah, kita cuba selami dalam konteks dia. Sama-sama dia, rapuh ke tak rapuh? Kalau sama-sama dia, benang sarang dia antara yang kuat, bahkan lebih kuat daripada nylon lagi. Sebab itu dia dapat gunakan sarang dia itu untuk memerangkap serangga. Serangga kecil lah kan. Kalau kita tak boleh banding lah, kita besar, kita manusia, dia sama-sama dia. Labah-labah, lalat, nyamuk, lipat, lebih kurang yang seangkatan dengan dia kan, burung, kecil-kecil kan, akan terperangkap, sangkut tak lagi. Maknanya, dan seni bina dia pun hebat. Dia dapat segi, dia kukuh kan, dia saling. Sebab itu orang seni bina yang belajar seni bina, dia ambil daripada seni bina sarang labah-labah untuk membina bangunan sebenarnya. Sebab bagaimana pertautan antara dia punya apa, jaringan itu membentuk kekemasan dan keutuhan. Sebab tu orang kaji lagi adjust Quran. Kalau kita nak bincang Al-Quran tu dia tengok design dalam pelbagai sudut. Kalau kita kaji lagi, kita akan jumpa banyak lagi benda-benda lain lagi. Bagi contohnya, kan, sarang labah-labah tu bila kita tengok dari sudut saintifik, sudut engineering, dia hebat, dia kuat. Tapi kita cuba selami lagi ayat ni. Allah Ta'ala cerita apa? Ittakhadat baita. Allah Ta'ala kata yang buat sarang labah-labah ni adalah labah-labah betina. Betul Allah guna kata ittakhadat. Ittakhadha laki-laki, ittakhadat perempuan. Ittakhadat baita. Jadi yang buat sarang labah-labah tu labah-labah betina. Yang menguasai sarang labah-labah adalah labah-labah betina. Bahkan kalau mengikut kajian sains mendapati bahawa Black Widow kan, ada istilah Black Widow. Sebab selepas persenyawaan itu berlaku, dia akan bunuh yang sedangkan. Dia akan bunuh. So dia akan kontrol sarang labah-labah. Dia akan kontrol rumah dia, rumah tangga dia. Di sini para ulama yang mengkaji dia kata, mungkin juga
satu aspek yang kita boleh lihat, aspek kemasyarakatan. Serabu rabuh rumah lapah-lapah apabila berlaku dengan kuil kontrol. Nampak? Anak-anak, bila lahir anak-anak saling berbunuhan antara satu sama lain, bergaduh. Itu kalau kaji lapah-lapah. Jadi maknanya Quran ini boleh difahami dalam konteks yang pelbagai isu kemasyarakatan dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala sebut ittakhazat baita, betina yang buat. Bukan saja sebut tu, bisa ada something Allah nak sampaikan kepada kita. Kalau tidak sebut biasalah, kan? Sebut betina yang buat. Hari ni bila buat kajian sungguh, memang yang buat seorang tu betina. Dulu mana orang tahu masa Quran diturunkan? Mana tahu? Tengok kita bela kita tak tahu. Cuba tengok main laba-laba je lah 2-3 ekor, tengok mana jantan, mana betina. Boleh tahu tak? Baca Terabi boleh ada mengekor apa itik je kan. Tak apalah. Ni kita tak masuk makmal baru tahu. Kalau ni orang kaji kan, masuk dalam proses makmal, tengok oh betina gini-gini, itu guna-guna mikroskop dan sebagainya. Kita tengok pula yang buat sang laba-laba, oh betina. Dan memang betina menguasai rumah laba-laba. Maka di situ boleh ditafsirkan juga bagaimana serabu-rabu rumah ialah rumah laba-laba apabila kuil kontrol itu berlaku. Sebab dia bercanggah dengan fitrah. Sebab itu bila sesuatu bercanggah dengan fitrah, kita tak boleh ambil sistem bagi benda nak ikut benda yang canggah. Tak boleh. Kita kena perbetulkan benda yang canggah tu balik kepada sistem yang sudah ditetapkan, baru jadi cantik. Sebab itu tanggungjawab laki-laki dapat 2 bahagian tadi sebenarnya, bukan untuk dia. Dia kena tanggung. Adik-adik perempuan itu, perempuan dapat 1 bahagian untuk dia. Totally. Dia kata, itu masalah dia tak tanggung. Masalah tak tanggung itu sebab dia tak ikut perintah Allah Ta'ala. Itu masalah dia, bukan masalah sistem tu. Sistem cantik dah, tapi tak mau ikut. Macam jalan raya ada sistem lampu merah kan, tiba-tiba dia tak mau ikut. Itu salah apa? Salah lampu merah apa salah orang? Salah orang tak mau ikut tu. Jadi pebetil orang ni apa pebetil lampu merah tu? Kita berbetil lampu merah tak boleh, dia tukar pula di dalam pun ada pula kan. Dah tak selesai kalau diubah tu. Ubah orang ni tak mau ikut peraturan. Itu bukanlah ubah sistem yang sudah dibuat. Ubah orang, bagi orang itu ikut sistem. Kalau sekali orang berubah, jenis orang kalau merah potong, kita tukar hijau berhenti, merah jalan. Cuma dia ikut kan. Isu ni orang hijau-hijau juga, orang semua orang lalu luar. Kita nak buat apa? Bulan-bulan pula lampu hitam lah. Kan? Sampai bila tak selesai. Jadi oleh kerana manusia tak ikut, jangan kita beli sistem. Terutama sistem yang diketemukan oleh Allah SWT. Sistem yang memang sesuai sepanjang zaman. Jadi benda-benda serupa itu, ini yang berlaku. Kadang-kadang orang terlampau berpendapat liberal. Dia disebut sebagai liberal. Liberalisme kan. Mu'tazilah moden. Dia menggunakan logik mengatasi segala-galanya. Sedangkan logik pun tak logik juga. Tak logik, dikatakan logik itu pun tak logik. Baik. Jadi kita boleh, saya sebut tadi, kita boleh rujuk kepada pelbagai kitab tafsir. Cuma bila saya sebut tafsir Munir ini lebih kepada kontemporari lah, mudah. Dan tafsir Munir juga dia banyak hikmah-hikmah. Dia dah cara penerangannya cantik ya. Contohnya dia akan sebut pedoman hidup dan hukum hakam. Dia akan cerita di hujung. Selepas daripada tafsiran ayat, dia akan cerita apa pedoman daripada surah ni kita boleh ambil dalam konteks masa lah, utamanya kan. Dan apakah hukum hakam yang berkaitan. Sebab orang kita ni kadang dia nak kata hukum hakam. Dia cara ada metodologi tertentu dalam tafsir ni. Setiap tafsir dia metodologi. Macam Fizlul Quran, dia metod dia adabi. Adabi ni makna sastra. Bagi orang yang bahasa yang sastra memang cantik dia merujuk, memang sedap. Cara dia ulas tu sedap. Kita dapat feel sebab dia cara sastra. Macam orang lah, orang sastra ni, kalau kita orang tak sastra, dia sebut cawan, gelas. Tapi orang sastra ni, gelas ni dia boleh tafsirkan, kita rasa seronoknya minum banyak gelas tu. Air yang jernih, putih, bersinar bak mutiara. Apabila apa? Apa? Siapa Fadil? Habis Sudin. Fadil. Dia cerita ni kita rasa telia, ayam rasa nak minum kan. Sedap dia cerita tu. Ayam biasa aja. Kan? Tapi kalau kita cerita
Gelar kita straight to the point kan. Ada ayat ni ayat Isa bin Rabbah. Kan dia halal untuk minum. Ada orang dia cukup itulah. Dia cukup halal. Cukup aku nak tahu halal ke tak ya. Ada orang dia tak cukup. Dia nak apa? Keindahan dan kesucian yang terpamer dalam air putih berseri dalam gelas yang yang berlut sinar ini. Contoh. Ada pendekatan masing-masing. So mana-mana pendekatan tak ada masalah. Mana-mana pendekatan, asalkan kita nak memahami Al-Quran. Dalam konteks tafsir ni, pendekatan dia yang pertama dia akan kait. Dia beritahu surah tu Makkiyah Madaniyah, dia beritahu nama surah macam mana, kaitan surah dengan surah sebelum, apa isi kandungan surah secara ringkas. Kalau ada kelebihan, apa kelebihan surah, dia bagi tutor metod dia. Kemudian kalau ada sebab turun ayat, bukan semua ayat ada sebab turun sebab nuzul kan, dia beritahu apa sebab nuzul. Kemudian baru dia pergi kepada terjemahan dan tafsir serta ulasan. Lepas habis tafsir serta ulasan, dia pergi kepada pedoman dan hukum hakam. Apa pedoman? Pengajaran kita katakan pada ayat 1, 2, 3. Apa hukum terhadap ayat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu cara susunan yang susunan mudah faham dalam konteks kontemporari yang sesuai untuk siapa saja. Melayu Ustaz. Ha? Melayu. Ni, dia terjemahan. Dia Arab. Dia terjemahan. Terjemahan Melayu lah. Bahasa Melayu Ustaz. Bahasa Melayu buat terjemahan. Nama terjemahan. Nama terjemahan Jangan deep sangat. Tak, bahasa Arab pun nak belajar. Kasih terjemahan supaya dipahami lebih kami. Turun ke mata hati. Okey, jadi itu tafsir ini. Baik, Allah Ta'ala alam. Saya buka soalan ke-12. Ada soalan nak tanya, silakan. Kita umum cerita hari ini lebih kepada umum tafsir itu sendiri. Nak cerita ayat ni panjang. Ustaz, dan lain kali Ustaz datang lagi tak? InsyaAllah. Datang belajar tafsir Habis je, kita belajar. Habis tak ambil lagi kita. InsyaAllah. Habis kita. InsyaAllah. Saya juga akan insyaAllah akan dalam madrasah ilmu di TV Hijrah, saya akan bawa tafsir. Ni. Yang surah Fusilat yang dekat Hikim dia tak hari tu Ustaz akan tafsir ni. Tak. Dalam surah Fusilat tu saya guna ada 7-8 tafsir. Ibn Kathir antaranya saya guna, Al-Wasit saya guna, Al-Tantawi, Al-Sya'rawi, Al-Marari, atau guna Al-Qurtubi, Ibn Ashur, kan? Itu banyak tafsir lah. Saya dengar bila Ustaz kat dia. Soalan kan? Pasal apa? Tauqifi ni kan? Adakah nama surah itu Tauqifi ke ataupun tidak nama surah? Nama surah. Nama surah. Nama surah bukan Tauqifi. Sebab itu kadang-kadang kita lihat pelbagai pandangan terhadap nama surah itu. Macam surah Ghafir ada sebelum surah Mukmin. Itu pandangan ulama ke ataupun sahabat? Daripada zaman sahabat lagi. Sahabat lagi ada berbeza. Diletakkan nama-nama surah tersebut berdasarkan apa kandungan apa surah tersebut. Saya nak tanya, kalau kata yang mengajar ilmu tafsir ni, dia bukan background, dia tak ada agama, tapi dia berguna. Maknanya kalau dia cakap pasal agama tu meyakinkan lah, sebab dia masuk dalam tanda ustaz ke, dia masuk dalam ada dekat ini. Kita masih boleh guru dengan dia ke? Maksudnya macam pergi untuk belajar ilmu tafsir dengan dia boleh? Dia yang penting secara umum boleh motivasi daripada ayat, tetapi untuk lebih mendalam pada hukum hakam dia kena mengaji juga. Dia kena ada asas-asas hukum syarak yang dia belajar, kan? Dia tak susah sikit sebab kadang-kadang benda yang melibatkan hukum hakam dan sebagainya, dia perlu kepada pengajian yang khusus, kan? Macam motivator contohnya, dia boleh cakap bab Islam, motivasi kan, dia boleh cakap bab Islam, senang nak cakap. Ya, Quran dia cara umum, hadis cara umum, dia cakap motivasi boleh. Tetapi bila mari kepada hukum hakam terutamanya, kan,
peraturan-peraturan tertentu hukum mahkamah itu tak. Itu kerana orang yang mendalami juga. Kalau tidak, dia akan lari macam tadi lah. Saya sebut tadi kan, kalau dia tak faham betul-betul bahasa Arab pun dia tak faham, dia hanya bergantung pada terjemahan. Terjemahan tadi sebut Al-An'am adalah haiwan ternakan. Contoh. Sebab ini pernah berlaku. So orang tanya, macam mana itu Al-An'am haiwan ternakan? Kalau rusa kita belah, boleh tak kita buat korban? Dia kata boleh, sebab kita haiwan ternakan. Pemahaman dia dalam konteks terjemahan. Sebab dia tak faham Al-An'am itu apa. Sebab Al-An'am itu disebut dalam bahasa Melainkan orang mengaji semua. Orang mengaji asal usul, dia tahu. Tapi kalaulah dia orang yang tidak ada asas, motivator betul, dia boleh cerita tentang orang gila kita, bersedekah, gini-gini. Sebab Quran suruh kan. Tetapi mari kepada persoalan macam ni, tak tahu. Akhirnya kalau persoalan hukum hakam, dia akan lari. Nah, sebab itu kita jangan tanya hukum hakam kat dia. Tapi dia menggunakan tafsir Al-Azhar di Hamka. Dia mengajar tafsir tu guna tafsir tu. Jadi adakah tafsir Al-Azhar di Hamka ni, Hamka sendiri pun mendalami ilmu isnadat, ada asal bahasa Arab yang hukum? Dia ada benda-benda tafsir Hamka pun ada pandangan dia. Bukan satu benda qat'i. So kita kena beza antara benda yang qat'i, benda yang sabit dengan benda yang tidak sabit. Ya? Sebab ada pandangan Hamka sendiri berbeza dengan pandangan-pandangan ulama yang lain. Sebab kadang-kadang Hamka ni dia bagi pandangan dia. Bila mari kepada pandangan, kita kena bezakan. Kadang pandangan itu betul, kadang pandangan itu tak betul. Maka kita kena ada ilmu lain pula untuk kita menilai. Setakat nak baca untuk pengetahuan diri sendiri tak apa. Tetapi bila perbincangan hukum akal sebenarnya tak boleh. Kalau merujuk pada hampa dia tak boleh. Sebab hampa dia banyak falsafah. Ya? Dan dia membincangkan dalam konteks waktu zaman dia juga. Ya. Tafsir Al-Muni ni bincang tentang akidah dengan syariah sahaja. Akhlak macam bahasa macam balaghah. Dia akan sebut mufradat lughawiyah utamanya. Kemudian usul-usul balaghah yang ada. Cuma orang kita kalau bab ni orang kita tak masuk lah. Sebab itu orang pengkhususan. Ya, orang pengkhususan dia akan lihatlah macam mana anasir balaghah yang ada dalam kitab tersebut, dalam ayat-ayat tersebut. Kan? Jadi saya tengok, saya tanya Syekh Gobel perkataan Ankabut tu. Syekh apa? Syekh Gobel. Oh, Syekh Gobel. Perkataan Ankabut tu memang muannas. Betul? Muzakkar dia angkab. Saya tengok. Tapi dia pun rujuk rumus macam Ankabut muannas sih. kata Ankabut muannas. Sebab apa muannas? Sebab tu kita bincang tadi. Sebab apa muannas? Ya. Sebab apa Allah Ta'ala sebut muannas? Menggunakan muannas tidak menggunakan muzakkar. Sedangkan dalam konsep asal ataupun dalam konsep kita kata dalam konteks biasa akan sebut muzakkar untuk mewakili muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas tu sebut muzakkar itu sudah mewakili muzakkar dan, tapi bila Allah sebut muannas saja bisa ada sakti. Contoh contoh ayat Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Ba'udah nyamuk tina. Sebab Allah sebut nyamuk tina. Sedangkan dalam konteks umum Quran kena menggambarkan nyamuk saja akan sebut muzakkar untuk menggambarkan muzakkar dan muannas. Tapi bila sebut muannas secara khusus sudah tentu ingin memberi makna yang khusus. Kan? Berarti bila kita buat kajian ataupun kita melihat pada kajian-kajian kajian-kajian yang dilakukan, kita dapati bahawa yang memberi kesan pada manusia, yang hidup manusia itu nyamuk tidak, bagaimana itu? Sebab Quran diturunkan untuk nyamuk atau untuk manusia kan? Jadi bila Quran cerita pasal nyamuk yang ada kesan pada manusia, bukan semata-mata nyamuk. Sebab lah ada di manusia balik kan? Jadi yang memberi kesan pada manusia adalah nyamuk betina saja. Jadi itu dalam pengkajian itu kita akan dapat. Itu dalam zaman sekarang. Zaman 100 tahun lagi saya rasa dapat lagi benda-benda baru ni yang kita tak tahu pada zaman
Ada lagi soalan? Ada satu pandangan tentang susunan ayat Quran ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya. Yang waktu susun tu waktu bulan Ramadan, waktu Jibril talaqi dengan Nabi. Apa pendapat Ustaz? Ya. Memang ada? Memang adalah Ada. Memang maknanya memang ada pandangan-pandangan yang para ulama sebut juga bahawa nama-nama itu pun berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW dengan daripada Nabi sendiri yang memerintah. Susunan kan? Susunan maksudnya kan waktu susunan daripada Baitul Izzah ke dunia. Susunan je. Artinya kan Al-Quran diturunkan tak teratur kan. Maksudnya surah tu sini kan, ayat di sini. Jadi waktu disusun tu di mana Al-Fatihah dan Al-Baqarah seterusnya tu waktu Jibril talaqi dengan Nabi ketika setiap Ramadan. Ya betul. Betul. Ada pandangan. Ya betul. Memang betul pun. Sebab Jibril dah beritahu dah sebelum tu. Bila bulan Ramadan tadarus ni mana check balik betul tak betul, buah balik. Macam tadarus lah. Kita baca betul okey. Silap tak nak dah betul ni. Jadi maknanya tadarus. Nabi bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Maka pada waktu itu Jibril akan menentukan, membetulkan kalau berlaku kesilapan, kalau apa. Kita tak tahu lah macam mana keadaan, tapi waktu itu dia betulkan semua sekali. Diselaraskan. Kalau bab begini mana kita nak rujuk Ustaz? Yang tentang. Dan satu lagi bab nama surah tadi juga. Sebenarnya di samping ada pandangan saya sebut tadi, zaman Nabi juga memang disebut nama surah tertentu, penamaan surah itu. Sebagai contoh saya teringat Nabi kata tentang syaitan tak masuk rumah bagi mereka yang baca surah Al-Baqarah. Maknanya Nabi dah sebut tentang nama itu. Bukan mana istilah sahabat boleh fikir apa ada pun nama kan, boleh apa kan. Nabi dah sebut dah nama itu. Jadi daripada nama yang Nabi sebut itu, maka diletakkan nama surah itu surah Baqarah. Maknanya sahabat tahu dah Nabi maksud kan. Kalau Nabi bagi tahu surah Baqarah kadang sahabat tak tahu, dia nak baca jauh lah kan. Jadi maknanya di situ penetapan nama itu memang berlaku pada zaman Nabi SAW. Nama surah tersebut. Ustaz, maknanya kalau kita nak mengenal pasti sama ada orang tu ada tauliah untuk banyak tafsir. First tengok macam mana dia kita memasukkan masalah ataupun tahu dia punya susunan pengajian dia di mana. Contohnya mesti saya cakap tadi kan, kalau orang tu dia bukan bidang agama, tapi dia ada input ataupun dia pergi belajar tak belajar sendiri, so kita masih boleh pergilah hadir kajian kan. Dia tak tahu macam authority dia dalam membincangkan ulum Quran ni, tengok daripada juga. Sebab Ustaz kata dia ada disiplin tertentu kan. Contohnya lah saya bagi, sebab baru ni kan famous dekat FB Aman Alifan, dia sebut pasal saya hanya belajar Al-Quran, jadi saya tak ada buat ataupun saya tak ada authority untuk membincangkan hal-hal ekonomi semua. Jadi kat situ orang kata balik, kalau orang tu dia ada ilmu Al-Quran, takkan dia tak boleh bicara pasal sebab Al-Quran tu dah komplit. Jadi saya nak tanya pendapat Ustaz. Baik, Al-Quran memang komplit, tetapi Al-Quran itu meletakkan kaedah-kaedah umum untuk dibahaskan pula, dicarikan pula dalam hadis-hadis Nabi dan juga ijtihad ulama, terutama dalam bab semasa, bab ekonomi, terutamanya yang berlakunya keanjalan ekonomi, produk-produk baru kan, yang perlu kepada pengajian khusus pula. Quran dia bagi contohnya, bagi kaedah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Itu kaedah yang Quran letak. Basically semua orang tahu. Tapi kalau ditanya dia tak tahu buat muamalah. Orang duk jual sekarang ni, jual beli emas ni, sekarang ni kan, dia beli emas, boleh ke tak boleh? Kan?
dia kena tahu bagaimana benda itu, transaksi itu berlaku riba atau tidak. Kalau riba haram, kalau tidak, dia sendiri tak pernah terlibat, dia tak tahu macam mana orang buat. Pembincang-pembincang orang kata uang kertas dia tak sama dengan emas dan sebagainya. Akhirnya jadi satu fitnah pada hari ini, kan, yang menyebabkan orang terlibat dengan skim cepat kaya, berlindung di sebalik jual emas secara bertanggung dengan alasan bahawa duit itu dia bukan nilai emas sekarang ni. Maka dengan sebab itu dia tetap takluk macam emas. Berbagai lagi hujung-hujung yang diberikan. Sedangkan kalau kita rujuk kepada muamalat, pembicaraan khusus para ulama yang kena mendalam ilmu tersebut. Jadi maknanya pengetahuan kepada Quran yang dia basic kepada seluruh ilmu yang ada. Tetapi nak mendalami itu nak kena pengkajian. Jadi saya setuju lah dengan Nokman artinya. Ya, betul. Nak suruh dia bincang semua. Memang kita takkan mampu. Kan? Walaupun hatta dalam Quran ni pun kita belajar banyak benda lagi kita tak tahu. Banyak benda. Macamlah kita sakit perut pergi doktor mata, Ustaz. Betul lah. Sakit perut kena pergi doktor sakit perut lah. Tempat saya tu pengajian tafsir yang kata konsisten lah setiap hari Minggu. Ada penceramah yang memang dekat tempat tu, dia memang buat kelas. Tapi dia punya background dia medical doctor. Tapi dia belajar medical kat Mesir lah. Adakah itu boleh kita boleh kata kita boleh lah nak pergi ikut? Boleh. Yang pentingnya dia pertama sekali dia kena menguasai bahasa Arab. Syarat yang sangat-sangat penting. Sebab apa dia sebut tadi? Terjemahan tak sama dengan bahasa asal. Sebab kalau dia ikut, dia pegang terjemahan saja, risau. Dia boleh silap faham lagi. Tapi kalau dia mengetahui bahasa Arab, kemudian dia mengaji lagi. Mengaji ni bukan lagi formal. Walaupun dia profesional, tapi dia mengaji talaqi, dia mengaji yang kita tak tahu kan yang mengaji. Jadi tak formal banyak kan. Ada makna. Asalkan ada ilmu dia tak boleh. Yang tak boleh ni dia tak nak ngaji pun pakai baca buku ya. Baca buku pula baca buku terjemahan. Bayangkan kalau kita baca buku sekarang ni, baca buku dalam bahasa Inggeris, baca buku dalam bahasa Melayu sahaja, apa akan jadi? Adik-adik orientalis banyak dalam tu. Contoh kalau kita menerima ilmu kita dalam WhatsApp saja, kan baru ni banyak hadis-hadis palsu yang begitu tersebar dalam hadis yang dalam WhatsApp tu sebenarnya. Macam-macam. Maka dengan sebab itu penguasaan itu penting. Bahasa Arab itu kita rujuk sumber yang asal. Jadi ada masalah rujuk sumber asal. Itulah cabaran. Ya. 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 Dia antara sebab para ulama sebut ialah kerana dia pertama sekali saya nak sebut ayat dia nak kait dengan nama surah tadi. Kan? Nama surah apa yang sahabat kita tanya tadi. Yang saya sebut tadi peringkat awal tadi, yang mana nama-nama surah itu adalah sesuatu yang menjadi khilaf kan. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok sebahagian para ulama disebut khilaf itu dari sudut nak memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi bukan sahabat yang reka kan. Sebab itu Imam Suyuti dia menyatakan, Imam Suyuti dia kata bahawa hatta nama-nama surah itu pun merupakan tauhid. Itu pandangan Imam Suyuti. Nama-nama surah adalah tauqifi. Maknanya benda itu terus datang. Bukanlah makna ijtihad daripada para ulama ataupun berfikir. Bukan ada juga hadis-hadis yang Nabi sebut macam sahabat riwayat Nabi baca Alif Lam Mim Tanzil, dia tak sebut nama surah. Tak sebut nama surah. Ya, tetapi itulah satu riwayat, mungkin riwayat yang lain Nabi tak sebut tetapi dipahami dalam konteks Nabi beritahu sahabat kan. Contohnya
Sebab itu Imam Suyuti sebut, Allah A'lam, Imam Suyuti kata tauqifi. Imam Suyuti kata tauqifi. Jadi begitu juga Bismillah tadi ini berbeza pandangan dari ulama, sama ada dia satu ayat dari surah ataupun tidak kan. Pandangan yang masyhur yang dikemukakan oleh Imam Hanafi juga, Bismillah ni untuk difasli baina surah. Bismillah ni sebagai nak membezakan surah-surah. Cuma yang sampai dekat surah Bara'ah tak ada Bismillah tu kerana dia permulaannya menceritakan tentang perang. Perang ni nak perlu kepada satu Bismillah ni kan dia ada kasih sayang kan. Ini dalam suasana yang keras, yang tegas kan. Itu yang diberi pandangan oleh para ulama kan. Sebab dia tak bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Allah turunkan daripada ayat Quran itu yang memberi syifa, penyembuh. Jadi ada ayat-ayat tertentu memang dia boleh bagi penyembuh. Contohnya hatta Nabi SAW sendiri ketika mana Nabi kena sihir, Nabi baca al-mu'awwizatan, Nabi tak baca Al-Quran semua. Kan? Sebab ayat Quran itu sesuai untuk menyembuh daripada sihir yang diajar oleh Jibril alaihi salam. Jadi di situ menunjukkan bahawa boleh baca ayat tertentu, tak masalah. Tetapi dia baca Yasin malam Jumaat, lebih baik dia tak baca kan. Cuma jangan dia faham bahawa nak baca kena malam tu saja, malam dia tak baca. Ada yang salah tu. Cuma kadang-kadang dia tak ada daya nak baca. Malam Jumaat orang baca dia pun tumpang baca kan. Itu jadi jadi mana tak ada masalah lah. Asalkan mana dia boleh manfaatkan juga daripada tak baca langsung. Jadi orang kita memang elok baca semua, tapi kadang-kadang kemampuan dia setakat itu saja. Kalau ayat Quran tentu dalam bab perubatan memang boleh digunakan ayat Quran untuk perubatan, tapi bukan semua ayat. Hatta sahabat Nabi ada berubat dengan Fatihah saja. Kan? Jadi maknanya di situ menunjukkan boleh untuk kita menggunakan ayat tertentu. Asalkan jangan ambil sekat-sekat yang lari makna kalian Berarti separuh ya. Kan? Ada kena ambil habis lah. Dalam konteks ayat yang dipahami. Ustaz. Boleh minta Ustaz kupas sikit sejauh mana perjalanan kaum Rasulullah mengenai penambahan ayat Quran Ustaz. Ada di kalangan mereka yang mendakwa Quran yang kita pegang sekarang ni tidak 100% clear. Jadi boleh tak Ustaz kupas sikit mengenai pemahaman Syiah berkenaan dengan penambahan dan pengurangan ayat Quran dan kesalahan penurunan ayat Quran pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita Syiah ni banyak dulu ada Syiah. Kan? Dia kalau kita lihat Syiah ni dalam kitab hadis dia, iaitu kitab Al-Kafi, dinyatakan bahawa Al-Quran itu turun banyak 17,000 ayat. Ia dipanggil sebagai Mushaf Fatimah. Ini problem dia sekarang Syiah. Sebab dia berpegang, inilah kitab hadis dia. Mana kitab Al-Kafi ni macam kalau kita Bukhari lah, Sahih Bukhari lah kan. Dia Al-Kafi oleh Imam Al-Kulaini. Ayat Quran turun 17,000 ayat. Ada sekarang berapa? 6,236. Maka di sini timbul idea yang dia kata bahawa Al-Quran ada lagi. Dan jadi dia beriman kepada Al-Quran itu diselewih, bercanggah dengan ayat Quran surah Al-Hijr yang kita baca tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Allah turun Quran, Allah lihat Quran. Jadi bila percaya kepada penyelesaian Quran, boleh jatuh kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu juga dikreat ayat surah wilayah lah, surah muslimun lah, apa semua nak membuktikan kononnya ada lagi, tapi semuanya itu kita tahu itu bukan ayat Quran. Dia tidak ada i'jaz Quran itu tak wujud pada ayat tersebut. Kita baca kita tahu kan. Jadi maknanya oleh kerana dalam kitab hadis mereka menyatakan 17 riwayat. So mereka tak dapat menghentikan nak buat kan senang. 17 riwayat ni buat macam mana? Tak boleh buat. Hak buat tambah tu pun tahu bukan Quran, tambah nak buat lagi tak boleh buat. Sebab tu penyelewengan itu sampai bila pun Quran tetap terpelihara, so tak akan berlaku. Penyelewengan macam mana kita tahu? Tak betul. Buat surah baru kan? Tak betul, kita tahu. Ini tak ada iktirafan. Walaupun dapat iktiraf pun tidak diiktiraf sebagai pegangan umat Islam. Jadi makna itu penyelewengan dalam Syiah ni memang jelas, hatta kepada Quran itu sendiri berlaku. Mereka menganggap Quran itu terseleweng. Jadi ini terus akidah yang hancur bila menganggap Quran itu terseleweng. Itu belum lagi, tambah lagi maka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW dan sebagainya. Ustaz, betul Ustaz, ada certain ayat Quran yang dah dimasukkan. Untuk some people even say that ada ayat Quran yang tidak ditulis dalam Quran sekarang. Itu khilaf di kalangan ulama tu. Bab nasib maksud kan? Ada ulama yang menerima, ada ulama yang tak menerima. Dia kalau kita buka ulum Quran, satu bab tajuk An-Nasikh wal Mansukh, tajuk khusus. Contoh ayat rejam kan. Ayat rejam dia punya ayat dah tak ada, tapi hukumnya masih kekal, masuk ayat saja. Ini punya cara panjang kan? Kita boleh rujuk tajuk dia An-Nasikh wal Mansukh dalam ulum Quran. Dia bincang tu topik khusus mana tu khilafnya. Macam mana kita pasti ayat-ayat Quran yang ditafsir oleh Israiliyat ni, macam terjemahan yang macam mana kita boleh percaya Tuhan ini sebenarnya terjemahan ni lebih sangat kita boleh anggap ini sebagai Israiliyat. Dia pertamanya kalau kita nak tahu ni kena mengaji lah. Itu pertama. Yang keduanya, dalam Tabari sendiri ada cerita-cerita macam tu. Sebab itu kalau orang kata Tabari menyatakan, Tabari dia menukilkan daripada perawi. Kita tengok siapa perawi dia. Kalau kita nak kenal, kita tengok perawi dia kan? Sebab tu Tabari dia tak salah. Dia hanya menyatakan perawi kata macam ni. Aku tak kata betul. Aku nak buat cerita kau ni yang cerita. Kamu cek lah cerita betul ke tak? Salah begitu. Jadi contohnya cerita daripada Ka'ab bin Al-Ahbar, cerita daripada Wahab bin Munabih. Kalau kita kenal syaksiah dia, kita tahu dia orang ni asal Yahudi masuk Islam, tapi mereka masih lagi terikat dengan cerita-cerita Yahudi yang mereka pernah baca dulu. Jadi bila mari sesuatu isu, mereka ceritalah maklumat yang mereka ada. Mereka tak suruh percaya, tapi mereka nak cerita maklumat yang mereka ada sebelum ini, sebelum mereka masuk Islam. Maklumat itu lah kita tahu. Nampak? Itu nama Israiliyat tu. Untuk kena contoh pelik-pelik apa semua tu. Dan dia tak suruh kita percaya. Sebab tu Nabi pun kata, nak cerita Israiliyat ni boleh cerita, tapi kita jangan pegang. Kalau dia tak percaya dengan syarak, dalam salah. Percaya dengan syarak, kita kena tolak lah. Itu Israiliyat. Tambah-tambah aku cerita pelik-pelik, memang kena tolak lah. Jadi cara nak kenal dia, pertama ni tengok cerita tu pasal pelik. Kan? Lah hadis tak ada, dalam Quran tak ada. Itu cerita Israiliyat tu. Contohnya, nama anjing Aswal Kafi, Ketmir. Dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Umumnya cerita Israiliyat. So nak percaya, tunggulah. Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita pergi tambah lagi kepercayaan, dia Ketmir ni, kalau kita tulis nama dia, kita balut, buah dalam poket, lagi anjing tak salah kita. Dia kawan. Dia mula jadi kawan. Jadi maknanya ada hak-hak batasan dia. Setakat kita nak menerima riwayat Israiliyat ni yang tak ada apa-apa, dia cerita dia, kita pun tak pegang sangat, tu tak apa. Kan? Tetapi kalau kita berpegang kepada dia, bahaya. Sampai ke tahap dia buat macam-macam pelik-pelik kan? Kita suka benda pelik. Buat benda pelik memang. Kalau menafikan terus tafsir Israiliyat mana? Dalam salah, contoh saya buang tu. Tak percaya. Kita tak disuruh percaya pun. Tak disuruh percaya Israiliyat pun. Ada nas kata lan sadiqu wala mukazibun. Tak saya dan hadis wala haraj. Nak cerita lah, tapi jangan duk percaya pada dia. Jangan tukar ibu mendustakan dia kerana kita tak tahu.
Sebenarnya adakah Taurat semua? Kalau Taurat semua betul kan? Tetapi hukumnya sudah masuk. Kita tak ada kan? Umar tengok, Sayyidina Umar tengok Taurat pun Nabi marah lah. Tak lagi dah. Jadi maknanya mungkin betul, mungkin tidak. Tapi kalau kita nak pegang sebagai satu ilmu, tak boleh. Tak boleh. Dan kita nak kena timbang isu hukum syarak. Kalau bercanggah tak boleh. Dan akhirnya kadang-kadang dia negatif dengan mana? Kalau orang terlampau seronok dengan Syekh Ilyas ni, lah kali dia hilang tumpuan pada fokus Quran. Quran, cerita Ashabul Kahfi dia contoh. Quran nak dijambak tidak. Sebab itu Quran sengaja tak sebut dia ni siapa, keluarga dia di mana, dah. Sebab nak fokus akidah. Fokus akidah. Kalau kita duk sibuk dengan dia nama apa, anjing dia nama apa, dia gini-gini, lah kali fokus utama hilang. Kita duk cerita seronok cerita je. Akhirnya manfaat tak dapat daripada yang sebab itu. Nah, sebab itu dia kata penama perisau, kadang-kadang kita tak percaya, mana tak pegang semua tak. Sebab bukan makna sebagaimana yang kalau ada dalam Quran dan hadis itu benar. Tapi selain daripada itu Israeliat kadang-kadang cerita Israeliat pelik-pelik. Bercanggah banyak. Contoh bercanggah kat mana? Kita saya lihat. Yang kata banjir Nabi Nuh dulu satu bumi kan. Itu cerita Israeliat. Quran cerita tak? Tak cerita satu bumi. Bila buat kajian pada hari ni dapati rupanya bukan satu bumi pun. Lebih kurang 600 km persegi dah. Jadi kalau orang kata, Quran kata, Quran tak kata. Kamu percaya Israeliat atau so? Apa? Lepas tu kita tak boleh nak pegang benda itu. Bagi kita tak tahu. Bila berkajian baru tahu. Bukan dia. Maknanya ia berlaku banjir itu dalam kawasan yang luas, yang besar, tapi bukan satu dunia kan? Tak satu dunia. Rupanya maklumat yang kita dapat daripada Israeliat. Oh, dia filem kan? Okey. So sekadar itu bincangan kita. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dapat InsyaAllah ilmu ni sangat-sangat luas sebenarnya. Kita boleh sikit pun kita rasa banyak lagi yang kita tak boleh. Banyak lagi, sangat-sangat banyak. Dan kadang-kadang kita kena selalu, kadang-kadang kita kena selalu berada dalam majlis ilmu supaya benda itu kita ingat. Banyak benda kadang-kadang bila kita tinggal kita lupa kan. Maka dengan sebab itu cara untuk kita mengingatkan ialah kita kena istiqamah. InsyaAllah. Ustaz dapat kelas tafsir ke ini? Kelas tafsir dua untuk malu. Untuk macam kat masjid dia pun PM mana buat kita lain. Fil awlawiyah maksudnya. Ikut ni lah, ikut tempat yang minta. Dan tafsir ni pun ada tafsir mawdu' ni, ada tafsir tahlili. apa beza Ustaz? Tafsir mawdu' ini tafsir tema. Kita ambil satu tema, kita bincang yang Quran semua cerita pasal tema. Kalau tahlil ni ayat by ayat. Yang mana lebih sesuai dalam zaman sekarang? Nak cepat mawdu' ni. Nak cepat, nak lambat, nak menghayati satu-satu tahlili. Yang saya bawa lah itu tahlili satu-satu. Kita tengok satu ayat tahlil. Tema ni kita tak pergi word by word, ayat by ayat dah. Kita tengok apa nak sampaikan tema. Tema kufur, syirik, gini-gini gitu. Jadi dulu boleh ikut bajulah solat insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap itu saya maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'ilma ta'wil. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي على الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.